Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin wa amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan keizinannya dapat kita bersama-sama pada pagi ini bagi menyambung perbicaraan kita pada kita membaca kitab Mustikah Hadis jilid yang kedua pada bab yang berkaitan dengan sembahyang jenazah dan cara pengkebumiannya pada tajuk iaitu hukum membawa mayat daripada sesebuah negeri ke negeri yang lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini banyak kenuri, ada juga program berkhatan beramai-ramai di qaryah saya di Bertam pun. Hari ni ada 20 orang, esok ada 20 orang. Panggil bomba-bomba semua mai. Nak jurus apa tahu. Tapi itulah kesebahagian daripada keseronokan berkhatan beramai-ramai ni. Walau bagaimanapun apapun yang kita buat, janganlah sampai lari daripada landasan dan ketetapan syarak. Jangan buat benda yang pelik-pelik. Saya ingat dulu masa kecil-kecil dulu, nak berkhatan ni kena bersanding. Saya ada lagi gambar bersanding, tapi bersanding sama-sama lelaki lah. Lepas tu bagi pulut kuning lah apalah. Tak tahu dia ambil dalil mana, wallahualam. Baik. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui sang penciptanya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setelah kita dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ataupun di dunia yang sementara ini, dan sebaik sahaja nyawa kita ditarik, maka jasad yang kaku tanpa berbuat apa-apa hanya mengharapkan ihsan kepada ahli keluarga maupun waris yang terdekat untuk mempersiapkan si mati sebelum menuju ke negeri abadi. Masa malaikat tarik nyawa tu, pada ketika itu kita tidak mengharapkan apa-apa melainkan belas dan ihsan orang lain. Sebab tu orang pesan kat kita, bila kita menguruskan jenazah, hendaklah kita menguruskan jenazah itu dengan selembut-lembutnya, dengan sebaik-baiknya. Sebab apa? Sebab pada ketika itu kita tidak mengharapkan apa-apa daripada orang melainkan belas dan ihsan dia saja. Kalau masa itulah dia duk geram kat kita, dia nak kepak ke, dia nak pulih kepala ke apa pun, macam tu, bila dia boleh buat? Macam kita tak boleh buat apa-apa dah. Baik. Namun apa yang lebih dituntut daripada itu ialah melaksanakan seberapa segera yang boleh pengurusan jenazah itu. Lagi cepat, lagi bagus. Dan perjalanan terakhir bagi jenazah mungkin mudah sekiranya kematian itu berada berhampiran dengan ahli keluarga dia. Kalau dia meninggal dekat dengan adik-beradik dia, semua urusan tu insya-Allah akan jadi mudah. Namun berbeza keadaannya yang bagi mereka yang meninggal dunia jauh daripada pandangan keluarga ataupun beribu-ribu batu jauhnya daripada negara tempat tinggalnya. Kecualilah pada ketika itu mereka berada bersama dengan ahli keluarganya. Saya bagi contoh,
Allah yarham almarhum Tuan Guru Haji Haruddin. Pada ketika Tuan Guru meninggal, dia bersama dengan sebahagian daripada ahli keluarganya. Ketika itu beliau sedang mendapatkan rawatan, dan dia pun telah berpesan kepada anak-anak dia. Dan kalau dia meninggal, dia kata kalau baba meninggal pada ketika itu, kebumikanlah di mana dia meninggal. Sebab tu jenazah dia tidak dibawa balik. Dan itu adalah contoh yang terbaik untuk kita ikut. Okey. Kemudian sekiranya berlakulah yang demikian itu, katalah meninggal di mana-mana tempat yang jauh misalnya, maka dilema mula melanda dalam kalangan ahli keluarga sama ada ingin membawa pulang jenazah untuk tatapan terakhir ataupun segera menguruskan di mana sahaja nafas terakhirnya dihembuskan. Bila jadi macam tu, keluarga dalam dilema, nak bawa balik ke, nak simpan tang tu ke. Kalau dia seorang-seorang di sana, memang susahlah. Memang susah. Saya ada pengalaman kawan meninggal di Pattaya, Thailand, dan dia meninggal di dalam perjalanan nak ke Bangkok. Satu meninggal lemah, satu meninggal aksiden motor besar. Masa tu dia seorang-seorang. Hak naik motor besar ni pula dia seorang-seorang. Semua kawan-kawan dia dah balik dah. Dia kata dia ada teringat nak pergi bagi lagi satu sekolah agama. Sekolah agama ke pondok anak yatim macam tu lah. Ada sikit lagi duit dia kata dia nak pergi habis sikit. Dia kata tak apa, hampa balik dulu, esok aku balik. Dan dia pun dah selesai dah menyempurnakan tugasan tu. Dia dah bagi dah on the way balik esoknya, seorang-seorang. Masa tu susahlah, seorang-seorang, siapa pun tak ada. Dan berita kematian dia tu diketahui melalui grup lain, orang lain yang on the way balik juga, tapi bukan geng dia, sebab masa tu dia seorang-seorang. Yang lemah itu yang tu dengan ramai-ramai lah. Baik. So akhirnya, oleh kerana perjalanan membawa pulang jenazah daripada Bangkok, dan juga saya tak ingat nama tempat yang seorang lagi tu, taklah berapa jauh dan tidaklah berapa lama, dan atas sebab-sebab nasihat dan pandangan daripada kedutaan besar Malaysia di Thailand, di Songkla, maka boleh diuruskan jenazah itu untuk dibawa balik dalam tempoh 1 hari tak lebih. Maka dia bawa balik lah. Dua-dua jenazah itu dibawa balik. Tu pun dah siap semua, seal, apa nama, keranda di seal, nak bawa balik. Cuma bila mai di Danok tu, nak kena buka pula, tengok takut muka orang lain. Okey, baik. Realitinya ramai yang masih berpegang kepada istilah ingin menatap wajah insan yang tersayang buat kali yang terakhir. Ni kita tak masuk tang kitab ni lagi, sebab kalau dengar hukumnya memang berat. So bagi mereka yang berkemampuan, wang ringgit mungkin bukan ukuran, asalkan wajah yang bakal dirindui itu ada di depan mata ahli keluarga. Orang ada duit, semua boleh. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita pi mana-mana, contohnya pi umrah ke apa ke, on the way nak balik ke meninggal, kan, masa katalah kita naik daripada Madinah, transit di Dubai, daripada Dubai nak patah balik ke Kuala Lumpur. Dalam perjalanan daripada Dubai tu, tiba-tiba meninggal atas kapal terbang. Bila meninggal, ada orang petua lah kat saya. Dia kata, kalaulah kita tahu kawan ni meninggal,
Jangan habaq. Jangan habaq. Jangan habaq. Pasal apa? Kalau habaq, kapal terbang tu kena patah balik dan turunkan jenazah tu. Sebab kapal terbang hanya bawa orang hidup. Orang mati kena duduk di bawah kargo. So, buat balik mai. Biarlah sampai di Kuala Lumpur ni, baru buat gerak-gerak. Oh, tak bangkit. Takkan dia nak patah balik pergi Dubai kot kan. Dah sampai dah. Contoh. Maknanya susahnya pengurusan jenazah kalau meninggal di tempat lain selain daripada meninggal di negara kita. Melainkan di tempat yang kita semua impikan dan cita-cita, iaitu di 3 buah tanah suci, iaitu Mekah, Madinah dan juga di Baitul Maqdis. Kalau yang tu 3 tempat ni tak bawa balik pun tak apa. Baik. Bagaimanapun kerana sayang, ramai yang tidak menyedari jenazah insan tersayang itu bakal melalui fasa yang menyeksakan, menerusi pelbagai macam prosedur yang mesti dilalui sekiranya jenazah tersebut ingin dibawa balik daripada luar negara, terutamanya kena lalui proses yang sangat-sangat menyiksakan jenazah itu. Dan keputusan untuk membawa jenazah pulang dari luar negara bukanlah satu proses yang biasa seperti import dan ekspor. Dia bukan import ekspor dah kan. Tetapi dia perlu menjalani proses mengawit. Kerana itulah polisi yang telah ditetapkan di mana-mana negara, di luar negara, seperti di Amerika Syarikat, di Australia dan di sebagainya. Okey. Jenazah-jenazah tersebut akan melalui satu proses di mana akan dikeluarkan 2 urat di dalam badan, dan kita cungkil keluar untuk memasukkan cecair formalin. Doktor tak ada, doktor pergi bersunat, pergi tengok orang bersunat. Cecair formalin ini untuk mengawet mayat supaya mampu tahan lebih lama untuk dibawa pulang. Sebab bukan boleh terbang, dan tu kadang-kadang 2-3 hari baru terbang kan? Dan selain daripada itu, formalin itu bertujuan untuk mengeluarkan darah dan cecair dalam badan. Maksudnya bila dia bubuh ubat formalin tu, semua darah yang ada dalam badan ni akan dikeluarkan. Segala apa cecair yang ada dalam badan ni semua akan keluar, dan mayat itu akan jadi seperti mayat yang telah diawet. Walaupun kita terima mayat tu dalam keadaan nampak sempurna, tapi sebenarnya di dalam badan apa pun tak ada lah. Dan proses seterusnya, bagi setengah negara yang begitu strict, terutamanya negara-negara barat dan sebagainya, mereka akan membuang semua organ-organ dalam badan, termasuklah jantung, hati, limpa, usus, perut dan buah pinggang, akan dihancurkan, dan dihancurkan dan dikeluarkan bagi mengelak mayat itu membusuk. Cerita pun jadi kan. Walau bagaimanapun, sekiranya negara-negara tersebut adalah merupakan negara-negara Islam, dia juga akan menasihatkan kita supaya tidak membawa kembali jenazah itu. Kalau negara itu negara bukan Islam, macam contohnya di Thailand itulah kan, nak pi kalau meninggal di Bangkok tu, siapa nak pi pula, siapa nak urus jenazah, nak simpan tam mana, tak tahu tam mana, pening kan. Sebab tu tuan-tuan jangan lupa setiap hari, setiap masa, setiap ketika, lepas solat, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Minta Allah Ta'ala bagi dekat kita sebaik-baik kematian ni. Baik bukan hanya mati yang baik,
mati yang tidak menyusahkan orang, mati yang memang memudahkan segala urusannya. Dan melihat kepada proses yang dilalui oleh semua jenazah yang ingin dibawa balik daripada luar negara ataupun luar negeri. Sebagai orang Islam, kita sebenarnya berhadapan dengan satu hukum yang sangat berat, iaitu hukum membawa mayat yang belum ditanam dari sebuah negeri ke negeri yang lain, sekalipun dia berwasiat, kerana perbuatan yang demikian adalah hukumnya haram. Asal hukum tu haram. Macam mana tuan? Awak nampak macam serius sangat, takut ke apa? Mari saya kuliah di Matang Kuang untuk imam tu umum. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni ada kuliah Ustaz Khairul, tajuk jenazah. Dengar jenazah tu tinggal sekerat lah. Jangan habaq lah tajuk apa. Walau bagaimanapun, jika ada permintaan daripada ahli keluarga untuk membawa pulang jenazah tersebut, maka pihak pengurusan jenazah akan mengusahakan untuk membawanya balik. Mungkin atas sebab-sebab yang kita sendiri tidak tahu, maka dibawa baliklah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita semua, seandainya apa yang berlaku ini di luar daripada apa yang seperti kita rancang. Baik. Menurut bekas Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berpendapat, ahli keluarga maupun waris perlu diberi kefahaman supaya mereka jelas tentang perkara ini dan tidak membelenggu mereka, dan mereka hendaklah difahamkan tentang prosedur-prosedur yang akan dilalui dan diletakkan hukum itu sebagai asas kepada pertimbangan untuk menguruskan jenazah. Dan banyak riwayat yang menyebut atau kisah yang menyatakan bahawa kita disuruh untuk begitu tertib dan berlembut ketika menguruskan jenazah, sama ada ketika memandikannya atau mengkafankannya, sampailah kita menghantar ke tanah perkuburan dan dikebumikannya, maka hak mayat itu hendaklah dihormati dan dijaga dengan baik. Haram juga membawa mayat dari tempat matinya ke tempat yang jauh jika ada perkuburan Islam yang berhampiran dengan tempat matinya. Kalau ada tanah perkuburan Islam itu dekat, yang paling dekat, maka kat situlah. Baik Ustaz, kalau di Malaysia ni macam mana? So adalah perbincangan-perbincangan yang dibuat. Paling jauh kalau kita duduk di Kedah ni, jauh sekali Johor lah. Contoh, daripada Johor nak bawa balik mai sini, paling cepat 7 jam. Pada tempoh 7 jam tu, apa kesan dia kepada mayat tu? Okey lagi ke? Kalau okey, bolehlah bawa balik. Tapi kalau mayat tu uzur, maka seelok-eloknya dan sebaik-baiknya dikebumikan di mana dia meninggal. Tapi kalau boleh bawa balik dalam dekat Al-Ustaz Jitra, tu tak apalah, kan? Baik. Kecualilah jika tempat matinya itu berdekatan dengan tanah suci Mekah ataupun Madinah ataupun Baitul Maqdis, maka tidaklah haram dan tidaklah makruh, malah sunat untuk membawanya dan menanamnya di situ. Kecuali kita meninggal dekat situ, kita kebumikanlah di situ. Dekat, kata contohnya dekat dengan Madinah,
maka dikebumikanlah di Madinah. Contoh. Cuma kalau orang Islam yang pergi menunaikan umrah, kalau dia meninggal di Madinah, dia akan dikebumikan di Jannatul Baqi'. Dia akan kebumi di situ. Tapi bagi mereka yang meninggal di Mekah, tanah perkuburan yang popular di Mekah di mana tuan? Apa nama dia? Al-Ma'la. Al-Ma'la ni kalau tuan-tuan balik daripada ziarah manasik haji, on the way nak balik ke hotel tu, tuan-tuan akan nampak sebelah kanan lepas daripada Gua Hira tu, nak masuk ke kawasan Masjidil Haram, tuan-tuan akan nampak sebelah kanan tu ada satu tanah perkuburan, tak ada batu nisan apa, ada ketui batu tu. Di situ ditulis tu Al-Ma'la, dan di hujung sana tu ada satu tanah, ada satu kubur yang di bawahnya ada pepohon. Itulah kubur Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan boleh pergi ziarah. Di antara tanah perkuburan yang akan dibangkitkan awal, selain daripada Jannatul Baqi', ialah Al-Ma'la. Hak kita ni semua tak tahu nombor berapa nak bangkit. Baik, tapi kalau meninggal di Madinah, memang tanam di Jannatul Baqi'. Kalau di Mekah, biasanya kalau muwafidin orang luar ni jarang-jarang dapat peluang untuk tanam di Al-Ma'la. Biasanya dia akan dihantar di tanah perkuburan di kawasan Aziziyah, luar sikit pada kota Mekah. Luar sikit. Jalan on the way nak pergi ke kawasan Mekah juga, tapi on the way nak pergi ke Arafah. Dia belum sampai dalam kawasan Al-Ma'la tu. Begitu juga di Baitul Maqdis. Cumanya di Baitul Maqdis ni kita tak tahu tang mana dah. Seingat-ingat saya, tanah perkuburan Islam yang ada di Baitul Maqdis ialah di sebelah luar daripada Al-Quds. Kalau tuan-tuan tengok daripada atas, pandangan atas, tuan-tuan akan nampak di sebelah dinding luar, itulah tanah perkuburan bagi orang-orang Islam di Palestin, di kawasan Baitul Maqdis. Cuma lah ni semuanya dah menjadi tanah perkuburan. Di mana-mana pun, di kawasan Gaza, di kawasan tebing barat, dan yang terbaru di Rafah, telah dijadikan kawasan tanah perkuburan, sebab terlalu banyak yang meninggal akibat serangan rejim Zionis, dan tidak lagi ada khusus tang mana tak ada, yang mana dan tempat yang ada yang boleh, dan memang kawasan itu kawasan yang diwakafkan, maka boleh ditanam di situ. Okey. Baik. Tetapi dengan syarat mayat itu tidak ditakuti berubah, dan ia sudah mandi dan dikafankan dan disembahyangkan. Nak bawa balik jenazah tu kena mandi, kafan, siap semua. Harus pula memindahkan mayat itu ke tempat lain jika ada keadaan darurat seperti sukar, menyembunyikan kuburnya di negeri orang kafir. Kadang-kadang di tempat orang bukan Islam, nak cari kubur membayar. Yang tu kena bawa balik. Atau kerana ditakuti mereka membongkar kubur tersebut. Mana tahu ko orang tu ada niat jahat ke apakah, dibongkar kubur itu, dan menghinakan dia. Dia guna jenazah kita tu, dia menghinakan pula macam-macam apa ke. Ataupun kerana tanah perkuburan itu ditenggelami air. Kalau ada tanah perkuburan tu tak sesuai, air banyak dan sebagainya, maka boleh dipindahkan ke tempat lain. Maka demikianlah kesimpulan
masalah yang berkaitan dengan membawa mayat dari sebuah negeri ke negeri yang lain, ataupun dari sebuah negara ke negara yang lain. Kesimpulannya, hukum asal ialah haram, dan ianya berbeza mengikut pandangan dan pendapat dan keperluan. Yang asalnya haram boleh bertukar jadi harus sekiranya tempat itu tempat orang kafir, tidak ada tanah perkuburan orang Islam, dikhawatiri dibimbangi akan berlaku apa-apa, maka boleh bawa balik. Ataupun tempoh perjalanan itu dekat, maka boleh bawa balik. Dan mayat itu tidak uzur, boleh bawa balik. Dan tidak perlu melalui proses-proses mengawit mayat itu, maka boleh dibawa balik. Baik. Haram membongkar mayat yang telah ditanam dan masih belum hancur kerana hendak memindahkan ke tempat lain. Jika ke negeri Mekah sekalipun, atau kerana hendak mengafankan dan menyembahyangkannya. Sebaliknya, wajib dibongkar kuburnya jika ia semasa ditanam dahulu tidak dimandikan ataupun ditayamumkan, supaya ia dimandikan atau ditayamumkan. Kalau mayat itu telah sempurna, dah siap semua, maka hukumnya haram untuk membongkar mayat, kecuali Irsyadul Fatwa ada membenarkan untuk kita membongkar mayat jika ada kes-kes yang berkaitan dengan jenayah yang memerlukan kita untuk membongkar semula jenazah tersebut. Contohnya ada kes apakah, polis minta untuk membongkar semula. Pada ketika itu diharuskan hukumnya, tetapi pada kadar untuk menjalankan siasatan dan keperluan sahaja, bukan untuk buat kajian pula, kan? Tengok tu mungkin ada kesan-kesan apakah, yang ni istilah forensik kan, kita tak tahu, kan? Kalau saja-saja tak boleh, melainkan jika mayat itu telah hancur. Tanah tu contohnya nak dibangunkan. Ada satu kes kalau tuan-tuan besapi di Masjid Telutung belah Tanjung, dia ada satu tanah tu tanah masjid. Dalam celah-celah tanah masjid tu ada tanah kubur lebih kurang dalam 20 kali 20 dalam masjid. So lah ni kerajaan dah meluluskan peruntukan untuk membangun semula masjid tu, meroboh dan membina semula masjid yang baru. So bila dengan tanah yang dibeli di sebelah kiri masjid tu, dengan tanah masjid ni, tiba-tiba tengah-tengah tu ada kubur. Takkan masjid ni nak buat herot belah ni dengan ataupun herot belah ni. Sudah tentu masjid nak buat tengah-tengah. So masuklah ketah fatwa untuk memindahkan kubur tersebut ke tanah perkuburan yang lain. Maka jika ada kubur yang baru, maka tak boleh. Kalau ada tapi kubur tu kubur lama lah, dulu-dulu punya orang tu, maka diharuskanlah untuk memindahkan tanah tu pun bukan dia mudah. Tak ada sebab apa pasal apa pun, tak akan mudah-mudah pindah kubur. Contohnya macam apa yang pernah berlaku dan diviralkan satu ketika dulu, apabila tanah perkuburan di satu tempat di Indonesia nak dijadikan laluan lebuh raya, dan dia melalui satu tanah perkuburan, dan tanah itu telah diarahkan oleh pemerintah untuk dipindahkan dan digantikan istibdal dengan tanah kubur yang lain. So pada ketika mereka nak korek, nak berkelok tanah tu, kan, tiba-tiba ada jenazah, walaupun jenazah itu semua orang tahu dah meninggal hampir 20-30 tahun yang lalu, tetapi jenazah itu masih lagi utuh, kuat, malah masih lagi diberitakan, masih lagi basah kain kafannya itu.
Tak raput, tuan-tuan. Yang tu kemuliaan-kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi pada sesetengah orang. Saya pernah cerita kat tuan-tuan kan, di Mesir, tanah perkuburan untuk orang Malaysia dah penuh. So kerajaan Malaysia nak beli tanah. Pasal apa tanah perkuburan kita tu penuh? Sebab sebahagian besar daripada jenazah itu tidak hancur. Tak hancur, jenazah tu dah elok. Dan mereka punya tanah kubur ni bukan lagu kubur kita. Ni macam ni ya. Ni satu kawasan tanah perkuburan. Okey. Dia ada, nak tanam mereka kena turun bawah. Dia ada laluan khas tu, dan mayat tu diletakkan di atas satu macam pangkin. Macam ni ya. Dia buat macam tu. So, mayat mana masuk, turun, tolak masuk dalam tu. Tolak, susun. Dan kebanyakan jenazah itu tidak raput. Nak habang kata barakahnya orang yang mengaji. Kan? Waktu penuh. Berapa tahun dah. Baik. So tak mudahlah nak membongkar jenazah dan nak berkeluarkan, kecuali pada sebab yang dibenarkan oleh syarak sahaja. Demikian juga wajib dibongkar kuburnya untuk membetulkan letak si mati itu menghadap kiblat. Misalnya, kalau ada masalah, terlupa ke masa tengah, masa kebumikan tu ke, atau jadi lagu mana ke, kiblat terbalik. Mungkin orang yang tak reti ke apa ke, ataupun pada ketika dikebumikan jenazah itu tidak dialihkan mukanya ke arah kiblat, tiba-tiba dah baru teringat Allah. Masa tu kena turun korek balik, berkeluar balik, tanah-tanah bukan berkeluar mayat, alihkan saja. Dan banyak lagi sebab-sebab yang mewajibkan supaya sesebuah kubur itu dibongkar, seperti yang dihuraikan dalam kitab-kitab fiqh yang lain yang boleh jadi rujukan. Baik. Hukum menangis dan meraung semasa kematian. Bersedih hati dan menangis semasa ditimpa musibah ataupun kemalangan ataupun kematian orang-orang yang dikasihi tidaklah dilarang oleh syarak dan tidak menjejaskan sikap sabar. Malah tidak dapat dipisahkan daripada tabiat semula jadi manusia yang berhati mulia dan berperasaan belas dan kasihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menangis dan bersedih hati atas kematian anak andanya Ibrahim, sambil bersabda, innal aina tadma wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya mata bergenang dengan air mata dan hati bersedih dengan hibah. Dalam pada itu kami tidak mengatakan melainkan apa yang diredai oleh Tuhan kami, dan sesungguhnya kami adalah bersedih hati dan sedih-sedihnya dengan sesedih-sedihnya dengan sebab bercerai denganmu wahai Ibrahim. Nabi sendiri bersedih. Cumanya yang diharamkan itu ialah meraung, menampar pipi dan mendabik dada serta mengoyakkan baju seperti yang dilakukan oleh sebahagian daripada masyarakat Arab jahiliyah. Saya pernah ada kesempatan untuk berada di salah sebuah hospital di Jordan ketika menziarahi student yang dirawat. Tiba-tiba saya dengar bunyi, saya tanya budak yang bawa tu pasal apa tu? Kena, kalau kita sini kita kena rasuk kan? Sebenarnya tak.
Dia kata, ustaz, yang tu dia baru dengar berita ahli keluarga dia meninggal. Teruk tuan. Ni tambah kalau yang merung tu pula perempuan. Habis satu hospital tu dengar. Dia merung sungguh. Dia merung sat lagi dia. Saya pun tengok, teruk dia kerarut habis semua lagi, dia buat lagu. Macam-macam. Dan bab tepuk dada ni, macam tu dia macam-macam lah. Dan yang tu memang diharamkan. Malah tidak menjadi ajaran Islam, seperti sebahagian yang dilakukan oleh puak-puak Syiah ketika mengenang peristiwa Karbala. Kan? Tuan-tuan jangan lupa tu. Tentang hadis yang menerangkan bahawa si mati akan disiksa dengan sebab ia ditangisi oleh keluarga, maka alim ulama rahimahullah ta'ala menjelaskan, kalau si mati semasa hidupnya berwasiat supaya ia diratapi dan diraungi seperti yang biasa dilakukan di zaman jahiliah dahulu, maka si mati akan menerima akibat buruk kerana perbuatan yang berdosa itu dilakukan dengan permintaan dan persetujuan. Kalaulah dia sendiri kata, kalau aku mati esok ni hampa kena menangis, hampa kena merau, yang tu kena tanggung. Kawan hak yang suruh tu, yang ni sama macam hak Cahaya Nur Alif, kan? Kena upah pula menangis. Lah ni mereka transfer online ni. Jangan risau. Okey. Tapi tuan-tuan tahu tak, dulu-dulu lah, ada tau orang Melayu pergi ambil upah tu menangis. Ada. Dia bubuh guni atas tu, bukan siapa tahu, kan? Yang mana bubuh guni tu, yang tu mustawa tinggi lah. Hak pandai pakai badge ni yang rendah sikit. Hak ni banyak setengah, hak ni banyak penuh ni. Ada hak jenis bawa pokok buluh, batang buluh, pusing keliling pekan tu. Lah ni tak ada lah. Pergi mana tu budaya tu dulu ada. Dia dibawa dengan kereta ataupun dia bawa dengan tanggung, bawa pusing. Pasal apa? Bila kita tanya, tak, dia ni nak buka laluan supaya kawan ni ingat jalan nak balik. Pula dah. Tuan-tuan tahu tak pasal apa dia buang kertas kat Meralik tu? Kan? Yang tu semua landmark. Esok ni akan jadi peluang untuk dia balik. Dia bubuh tanda-tanda dah. Sepanjang jalan habis semua kita kena kutip. Baik, walau bagaimanapun, apa-apa keputusan yang kita buat, bahawa dari segi hukumnya, kalau dengan sengaja kita meraung, meratapi kematian itu, hukumnya haram. Tapi kalau sikit-sikit, tak apalah, jangan terlalu lebih. Ada pula yang kata, hang jangan menangis, menitik air mata kena dekat orang mati tu, dia tu tanggung seksa. Mana ada, kan? Kita jangan bagi kena air mata dekat kawan mati. Tak ada. Dah kawan tu menangis keluar air mata, takkan tak boleh menitik. Nak terkena nak buat macam mana? Yang tak bolehnya meraung dan meratapi, dan melakukan menampar-nampar pipi, mendabik dada, yang tu tak boleh. Menangis, jenis menangis keluar tak bunyi, tak tahu ayat kalau tak keluar. Macam Nabi sendiri kata, innal aina tadma' wal qalba yahzan. Sesungguhnya mata bergenang dengan air mata. Nabi pun menangis, bergenang dengan air mata tu maknanya Nabi pun tahu perasaan sedih. Wal qalba yahzan, dan hati bersedih, iba. Takkan kita tak bolehnya meraung dan menangis yang keterlaluan. Imam Hasan Al-Basri rahmatullah alaih pernah ditanya ketika kematian ibunya, wahai imam, kenapa engkau menangis teresak-esak?
Sedangkan dalam hukum, dalam Islam melarang kita menangis yang keterlaluan. Dia kata, aku menangis bukan sebab mak aku mati. Dia kata, aku menangis sebab aku tidak ada lagi peluang untuk masuk syurga melalui ibu aku. Dia kata, telah tertutup satu pintu syurga untukku. Maknanya apa tuan? Dia jaga mak dia, dia bela mak dia elok-elok. Kenapa? Dia rasa itulah pintu syurga dia. Dan dia meninggal, dia menangis bukan sebab mak dia mati tak. Dia kata kerana Allah tutup satu pintu syurga untuk aku. Beza tuan-tuan nampak, beza cara memahami keadaan. So kita kalau kita disuruh jaga mak kita, itulah syurga kita. Kalaulah kita mati dalam keadaan kita sedang menjaga ibu kita, syurga lah tuan. Sebab tu kadang-kadang bila Allah uji kita sikit dengan mak kita, ayah kita yang sakit, yang kita nak bela, jaga, sabarlah. Sebenarnya dia pun tak mau nak susahkan kita, tapi oleh kerana dia pun tak ada siapa. Teringat ceramah yang disampaikan oleh Datuk Samsuri Haji Ahmad. Dia kata, kita ni macam bola. Dia kata, masa muda-muda masa ni, masa kecil-kecil kita macam bola rugby. Semua orang nak dukung, semua orang nak peluk. Bola rugby pi taman apa semua orang nak dukung. Budak-budak semua nak dukung. Mai lama-lama, last kali kita ni macam bola golf. Dia kata, kan, bola golf ni sekali pukul hawin, no, kalau boleh nak bagi masuk lubang terus. Bila main totor ni, kira kalau boleh siapa pun tak mau tengok lah. Dia hawin kita tu sekali pi. Kalau dia lepas hantar kita pi rumah adik ke apa kan, rumah anak hak sulung ke, anak orang perempuan ke, tak ambil dah. Lepas tu tanya, abang bila nak ambil mak ni? Tak faham, jaga lu, aku tak dan. Tuan-tuan ingat, mati bini boleh menikah lain. Mati mak tak boleh cari mak lain. Okey. So orang lelaki, kita kalau ada mak, yang mana ada mak, kita ada tanggungjawab yang besar untuk menjaga dan memelihara ibu kita. Dan orang perempuan pun tak boleh nak cemburu kalau suami kita berat kat mak dia. Apa abang ni? Balik mak, balik sini mak. Fikir ni tuan-tuan duk mengaji selalu kan. Janganlah kita yang duk mengaji, kita yang cemburu lebih. Saya selalu dalam ceramah khusus kahwin, saya nanti tanya soalan kat peserta khusus kahwin. Saya kata ni, esok ni laki hang dapat apakah, duit apakah, dia beli kereta baru, Mercedes C200. Hang nak bagi mak mentua hang duduk depan ke, hang nak bagi mak mentua duduk belakang ke? Dia kata duduk belakang bagi macam bos. Saya kata tak betul. Mak mentua tu kena bagi duduk depan. Tu kereta anak dia, hang tu menumpang dengan dia ya. Oh, macam tu lah. Lepas tu ada pula yang kata, Ustaz bagi pi dia duduk depan, bukan lama mana nak hidup pun. Itu juah sungguh. Lepas tu saya kata tanya lagi, kalau laki hang beli motor besar baru, Ducati ke, BMW ke, hang nak bagi mak mentua duduk depan kan, bagi mak mentua duduk belakang? Apa Ustaz ni? Saya kata suruh mak mentua duduk diam. Jangan duduk naik sekali lagi berterabak ke jalan habis semua. Yang tu tak payah. Kereta bagi mak kita duduk depan. Ni bini jegel sikit habis. Apa pun tak lebat lah. Lepas tu dia kata yang di rumah ni kadang-kadang lebih daripada menteri dalam negeri lagi. Tapi bukan hak duk ada di Taman Peruda ni lah. Hak di Taman Peruda ni semua bagus-bagus. Hak duk di taman lain.
Baik. Apakah amalan orang yang hidup yang akan menggembirakan kaum kerabatnya yang telah mati? Apa benda yang kita kena buat untuk menggembirakan orang yang telah mati? Ada juga yang memberikan penjelasan bahawa siksa yang tersebut di dalam hadis itu maksudnya si mati akan merasa tidak senang dan berduka cita kerana ia mendengar ratap dan tangisan keluarganya, dan selalu dibentangkan kepadanya apa yang dilakukan oleh mereka daripada amal perbuatan yang baik dan yang buruk, sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis yang berikutnya. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna a'malakum tu'radu ala aqaribukum wa ashairikum minal amwat fa in kana khairan istabsharu bih wa in kana ghaira zalik faqalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana, rawahul Ahmad wa Tirmidzi. Sesungguhnya amal kamu akan dibentangkan kepada keluarga dan kaum kerabat kamu yang telah mati. Maka kalaulah amal perbuatan kamu itu baik, mereka akan menggembira mengetahuinya. Dan kalau sebaliknya, mereka berdoa untuk kamu dengan berkata, Ya Allah, Ya Tuhan kami, berilah kaum kerabat kami yang hidup itu hidayah dan petunjuk, sebagaimana Engkau telah memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kami, sehingga kami mati dalam keadaan iman. Tuan-tuan, apa yang berlaku di atas ni, semua orang di bawah tu tahu. Okay. So waktu dulu-dulu kalau meninggal kan, berapa hari tak boleh tengok TV? 100 hari tau dulu. Pasal apa? Pasal apa? Dulu TV tutup semua, apa tak boleh buka, 100 hari tak boleh buka. Pasal apa? Sebab nak menghormati si mati, dan pada masa yang sama kita dituntut untuk melakukan seberapa banyak amal kebaikan untuk menggembirakan si mati. Yang ni pagi mati, petang tanam, malam ni buka TV lah. Lama-lama tak ada macam dulu-dulu. Dulu tak berani. Tak berani. TV tak berani buka. Arwah pak saya meninggal, masa tu saya dah 6 hari terakhir persekolahan. Masa tu TV hitam putih. Abang saya kata jangan buka TV. Sampailah 100 hari. Tak berani buka TV. Walaupun TV hitam putih ya pun. Masa tu tak ada Astro lah kan. Handphone pun tak ada. Meninggal tu 82. Okay. Hadis ini disokong oleh sebuah hadis yang lain dari riwayat Tabrani daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, menerangkan dua perkara. Yang pertama, apabila seorang mukmin kembali ke rahmatullah, ia disambut dengan kegembiraan oleh orang-orang mukmin yang telah mati lebih dahulu daripadanya. Bila yang mati tu orang yang beriman, yang di dalam kubur tu yang mana orang beriman akan mengalu-alukan kedatangan dia, bergembira. Yang ni semua geng kita, mai masuk, welcome to the club. Lalu mereka bertanya khabar, berita orang-orang yang masih hidup yang mereka kenal di dunia dahulu. Yang ni cerita syok Mai. Assalamualaikum, Mat. Aku salam. Baru sampai ke? Baru masuk. Semua okey ke? Okey, alhamdulillah. Bini aku macam mana? Hang mati. Tak dan setahun Itu menikah lah. Dia menikah dengan siapa? Alah, bukan orang lain, member kita ke? Jangan ingat dia tak tahu. Kan? Yang tu kalau lelaki. Hak yang perempuan,
Masuk dalam kubur. Assalamualaikum. Kak, apa abang? Ni baru masuk. Itulah. Macam mana? Semua okey ke? Abang Mat saya macam mana? Abang Mat hang tak dan 100 hari Awak jadi lagu mana kat dia? Dia menikah dengan orang belakang rumah tu lah. Kawan kita juga. Ya tu. Jangan buat ingin dia tak tahu. Sebab tu tuan-tuan, kita disuruh untuk buat baik. Bukan apa tuan-tuan. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh ahli keluarga, terutamanya isteri, suami dan anak-anak itu, tidak lebih daripada hanya sesuatu amalan yang akan menenangkan si mati. Sebab tu dalam hadis kata, waladun salih yad'aulah, anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kepada dia. So buatlah, bagilah kegembiraan kepada si mati. Buatlah kebajikan, buatlah kenuri, buatlah sedekah, buatlah apa pun. Janji bagi dia seronok. Yang kedua, menerangkan seperti yang tersebut dalam hadis yang pertama, bahawa amal orang-orang yang hidup dari satu masa ke satu masa dibentangkan kepada keluarganya dan kaum kerabatnya mereka yang telah mati, untuk diketahui baik ataupun buruknya. Jika amal itu baik, maka orang-orang yang mati itu, yakni rohnya, bergembira sambil berdoa. Bagi orang-orang yang hidup itu yang beramal baik itu dengan berkata, Allahumma hadha fadluka wa rahmatuka fatmim ni'mataka alaihi wa amithu alaiha. Allahumma alhimhu amalan salihan tarda bihi anhu wa tuqarribuhu ilaik. Ini antara doa yang dibaca oleh orang mati sekiranya mendapat perkhabaran bahawa apa yang dilakukan oleh ahli keluarga mereka itu adalah amalan-amalan yang baik. Dia bergembira, dia berseronok. Malah kalau apa yang dia nampak itu baik, dia akan doa pula. Tetapi sekiranya kalau amalan itu amalan yang buruk, mereka akan bersedih sambil berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah ilham kepada mereka, kepadanya, untuk mengerjakan amal yang soleh, yang dengan sebabnya engkau akan meredainya dan mendampingkannya di sisimu. Dan kedua-dua hadis ini disokong oleh hadis-hadis yang lain, seperti hadis daripada riwayat Ibnu Jarir daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang juga menerangkan dua perkara, bahawa amal orang yang hidup dari satu ke satu masa dibentangkan kepada kaum kerabat mereka yang telah mati. Jika amal mereka baik, maka roh orang yang mati itu akan bergembira, dan jika buruk, maka rohnya akan berduka cita. Orang yang mati dalam keadaan beriman dan beramal saleh akan dimasukkan ke kumpulan orang-orang yang mati yang beroleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyambut dengan gembira orang yang baru mati yang ditempatkan dalam kumpulan mereka, dan bertanyakan kepadanya khabar, berita, kenalan mereka yang masih hidup. Bahkan ada yang bertanya kepadanya, kalaulah ia sekampung dengan di dunia dahulu, adakah istrinya atau isteri orang yang bertanya itu telah berkahwin lain ataupun tidak? Bukan saya kata. Saya tak kata tau. Sebenarnya saya baca dah dulu. Baik, kita cukup ada kat dulu. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Tapi saya nak abang siap-siap. Kuliah pada minggu pertama tu, 1 hari bulan 2 hari bulan 3 tu, saya tak ada, saya kena pergi mesyuarat di Melaka. So kuliah tu akan digantikan pada bulan Ramadan, kuliah biasalah. Dan saya nak habaq in advance, InsyaAllah pada akhir bulan 4 saya akan bertugas di luar negara selama 3 bulan, daripada akhir April sehingga ke akhir Julai. Saya akan bertugas sebagai pegawai attaché sementara
di asrama pelajar Pulau Pinang di Mesir. Dan sebenarnya tak mau pergi, tapi oleh kerana Pulau Pinang beli asrama baru dan nak menguruskan perkara tu, dan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri akan merasmikan asrama tu pada bulan 1. So dipasuruh pergi tengok Ustaz, bagi settle bab tu. And then insyaAllah dengan keadaan umur saya dan juga kesihatan saya, saya rasa duduk lama-lama di sana pun pening kepala kak kan. So pada saya mungkin sat-sat tu boleh saya harap kita dapat menyambung semula kuliah selepas raya sebelum saya pergi tu, dan selepas saya balik nanti. Jika tidak ada sebarang permasalahan, sebab sekarang ni nak usahakan untuk dapatkan visa dan sebagainya. Jika tak pi, kuliah on seperti biasa. Abang siap lah in advance kepada pengurusi dan juga ahli jawatan kuasa. Tuan doakanlah semoga dipermudahkan, sebab tajuk nanti syok ni, hubungan suami yang mati dan hubungan isteri yang masih hidup. Ada connection ni. Wallahu alam. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik itu merupakan kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As.